Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hamidah binti Raya. Hari ini Cikgu akan mengajar pemahaman Komsas, KSSM, SPM Bahasa Melayu, soalan 7. Seterusnya, kita akan tengok soalan 7 pemahaman Komsas ini amat penting untuk murid-murid menjawab kerana ia berdasarkan bahan petikan. Baiklah, untuk bentuk soalan pemahaman sastra yang mengandungi 13 markah, 4 soalan dikemukakan. 1. Maksud rangkai kata. 2. Beza banding semua bahan iaitu pemindahan maklumat. 3. Soalan berunsur kebat iaitu pemikiran kritis berdasarkan tema. 4. Kebat penyelesaian masalah yang berdasarkan tema bahan. Untuk pengetahuan murid, tiada soalan elemen sastra. 3 bahan akan diberikan yang mengandungi tema yang sama. Seterusnya, kita akan lihat kaedah menjawab petikan sastra. Pertama, murid-murid kena fate. Fa, fahami. Te, tema setiap bahan yang diberikan iaitu 3 bahan. Kedua, baso. Ba untuk baca dengan teliti, so soalan dan kenal pasti kehendak soalan. Ketiga, murid-murid haruslah menggunakan formula jagra. Ja, pastikan jawapan gramatis. Jawapan mestilah gramatis. Keempat, seja. Se untuk semak semula jawapan sebelum dihantar. Baiklah. Kita akan melihat praktis 4 pemahaman Komsas. Ini adalah modul yang diambil daripada modul JPN Monotos Negeri Sabah. Di sini cikgu berikan bahan 1. Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Murid-murid akan nampak bahan 1 ini, fahami tema. Temanya berkaitan dengan bahasa, martabat bahasa Melayu. Ini bahan pertama. Perkataan yang cikgu highlightkan di situ yang berwarna kuning merupakan persamaan untuk menjawab soalan yang kedua. Bahasa rojak adalah ia akan beransur-ansur menghakis kekuatan bahasa Melayu itu adalah untuk menjawab soalan 2, perbezaan. Maksudnya di sini soalan 2 ada dalam petikan. Seterusnya bahan yang kedua berkaitan dengan sajak jiwa bahasa. Murid-murid baca sendiri sajak ini. Perhatikan betul-betul. Ayat yang cikgu warnakan di sini adalah berkaitan dengan soalan untuk pemahaman kedua. Berkaitan dengan perbezaan bagi bahan yang kedua. Tadi bahan pertama ya. Seterusnya kita pergi kepada bahan ketiga iaitu yang dikemukakan adalah gurindam berbahasa. Cikgu telah mewarnakan pastikan bicara penuh santun itu untuk menjawab soalan 2. Sebab soalan 2 ada kaitan dengan petikan bahan-bahan. Ingat Fatih, fahami tema. Kemudian murid-murid bolehlah melihat soalan yang pertama. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud menghakis kekuatan. 2 markah. Cikgu telah meletakkan tanda selang, sempang di situ menunjukkan murid-murid akan memberi maksud menghakis. 1, memberi maksud kekuatan. Cara menjawab soalan 1, pertama, maksud mestilah literal. Kedua, beri sinonim yang tepat. Maksudnya maksud yang sinonim sahaja ya. Kedua, bukan jawapan yang panjang dan bukan huraian dan bukan memberi definisi berdasarkan bahan yang diberikan. Murid-murid kena memberi maksud berdasarkan maksud yang sinonim, menghakis apa maksudnya.
Kekuatan, apa maksud sinonimnya. Okey. Ketiga, ayat mesti gramatis dan bukan berbentuk poin. Okey, cikgu beri jawapan di sini. Okey, berdasarkan bahan satu, maksud mengakis kekuatan ialah hilang. Mengakis maksudnya hilang. Kekuatan maksudnya keteguhan. Dapat 2 markah. Jika murid-murid menjawab hilang keimanan, hilang sudah betul, keimanan salah. Murid-murid akan dapat 1 markah. Kalau menjawab lupa keteguhan, lupa salah, keteguhan betul 1 markah. Okey. Faham murid-murid? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, berdasarkan semua bahan, nyatakan perbezaan dan persamaan martabat bahasa Melayu. 4 markah. Murid-murid kena berikan dulu perbezaan. Kemudian berilah persamaan. Maksudnya semua bahan yang diberikan tadi. Ada 3 bahan. Okey, kaedah menjawab. Jawab ikut kehendak soalan. Ikut kehendak soalan. Banding beza maklumat dalam bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Kedua, ayat mestilah gramatis, bukan berbentuk poin. Elak kesalahan ejaan dan imbuhan. Elak sekali ejaan dan imbuhan yang salah sebab ia mempengaruhi markah bahasa. Ketiga, ambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan kepala ayat jawapan. Digalakkan memberi lebih isi, 4 isi. Okey, contohnya, berdasarkan semua bahan, nyatakan perbezaan dan persamaan martabat bahasa Melayu. Okey, dia punya jawapan, perbezaan martabat bahasa Melayu dalam bahan 1, bahan 2 dan bahan 3 ialah bahasa rojak sehingga menghakis kekuatan bahasa Melayu serta memartabatkan bahasa Melayu. Titik. Gunalah penanda wacana untuk isi yang seterusnya. Selain itu, ia berkaitan dengan kesantunan dalam berbahasa. Okey, seterusnya, kalau boleh untuk mencantikkan perenggan murid-murid, gunalah perenggan yang kedua. Seterusnya, persamaan martabat bahasa Melayu dalam semua bahan adalah bahasa rojak janganlah digunakan apabila berkomunikasi. Barulah murid mendapat 4 markah. Okey, Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah soalan berunsur kebat. Okay, penggunaan bahasa rojak akan menghakis kekuatan bahasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada pendapat anda, apakah punca penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat? 3 markah. Okey, baiklah ya. Okey, kaedahnya. Pertama, jawapan menggunakan idea pelajar. Tiada jawapan dalam petikan. Tiada idea dalam bahan 1, 2 atau 3. Jawapan idea murid. 2, jawapan mestilah relevan dengan soalan. Ayat mesti gramatis. Tidak boleh ada kesalahan bahasa, ejaan, imbuhan. Ketiga, ambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan kepala ayat jawapan. Keempat, gunalah teknik sia buah pasan. Sia siapa, buat, buat, apa, san alasan. Kemudian gunalah teknik suka iaitu su supaya, u untuk, kerana, agar. Sekurang-kurangnya kalau boleh murid berilah 3 isi. Galakkan lebih isi, digalakkan sangat. Okey, kita tengok punca penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat. 1, perkembangan pesat dunia teknologi maklumat. Perkembangan pesat ini, dunia ni buat apa? Buat apa? Nanti alasannya. Okey, cikgu berikan senarai. Okey, macam mana cikgu nak menulis karangan ini menjadi karangan yang gramatis? Ini dia. Okey, punca penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat ialah perkembangan pesat dunia teknologi seperti telefon pintar. Siapa buat apa? Menyebabkan ni teknik suka kerana ataupun alasan. Menyebabkan masyarakat suka menggunakan singkatan perkataan dan bahasa kurang sopan.
Okey, guna lagi penanda wacana. Selain itu, penggunaan bahasa rojak sangat meluas dalam hubungan seharian. Ini siapa, buat apa dan alasan. Terutamanya golongan remaja yang menyebabkan mereka terbiasa dengan percakapan yang kurang sopan. Ini huraiannya menggunakan teknik suka. Di samping itu, ia berpunca daripada penggunaan meluas di media massa. Ini siapa, buat apa, alasan. Seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya yang menyebabkan tabiat masyarakat berterusan mana pertuturan harian di rumah atau di tempat kerja. Ini dia punya huraian suka. Akhir sekali, cikgu berikan 4 isi supaya untuk persediaan sekiranya isi pertama salah. Okey. Akhir sekali, terdapat program-program televisyen, siapa atau buat apa, dan radio serta iklan juga menggunakan bahasa rojak. Dijadikan ikutan masyarakat kini. Okey, cikgu harap kamu memahami cara menjawab pemahaman Komsas secara gramatis. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan keempat. Masih soalan yang berunsur kebat. Sama sahaja. Jawapan menggunakan adia pelajar. Tiada dalam bahan 1, 2 atau 3. Jawapan mesti relevan dan gramatis. Jawab menunjukkan keakuan. Maksudnya guna perkataan saya. Saya, ya. Okey. Teknik siapuapasan. Siapa dan alasan. Dan gunalah teknik suka. Okey, 4 isi digalakkanlah. Lebih baik lebih isi. Tapi cepat-cepat menulis. Okey. Tindakan yang saya perlu lakukan supaya rakan saya boleh menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Ni tindakan. Tindakan yang saya perlu lakukan supaya rakan saya boleh menggunakan bahasa Melayu dengan betul ialah mengajak kawan untuk mengikuti aktiviti bahasa di sekolah. Ini siapa, buat apa, alasan. Agar teknik suka agar boleh memperbaiki gaya percakapan dalam berpidato atau forum remaja. Selain itu, guna penanda wacana, saya akan menegur rakan saya dengan cara yang berhemah. Siapa, buat apa, alasan. Supaya dia tidak tersinggung dengan nasihat teguran tersebut. Supaya ni teknik suka. Dan yang seterusnya, okay, cikgu harap kamu memahamilah teknik menulis kaedah pemahaman Komsas ini. Okay, sekian, terima kasih. Bolehlah langgan, like dan kongsi YouTube cikgu. Bye.